Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, rakan-rakan Facebook semua dan juga follow page Nurhamidah Omar. Sekali lagi Alhamdulillah diberikan kesihatan, dipanjangkan umur. Kita sekali lagi, saya lah terutamanya sekali lagi dapat menyusunkan jadual insya-Allah sepanjang minggu ni berkesempatan insya-Allah. Kang sebut-sebut tak boleh buat pula kan, tapi insya-Allah kalau ikutkan jadual dapat disusunkan untuk adakan Facebook live sebelum pukul 10 sebelum pukul 10. Jadi sekitar 8.30 macam tu sampai 8.45 kita ambil sedikit masa dalam 10 ke 15 minit untuk memberi orang kata satu perbincangan dengan topik-topik yang kecil dan ringkas. Dan kali ini saya bawakan tajuk 3 cara yang biasa bagaimana kita nak strukturkan pendaftaran bisnes kita. Baik, jadi tuan dan puan sebelum saya terus masuk pada topik perbincangan hari ini, sebenarnya pendaftaran bisnes ini samalah macam kita mendaftar, keperluan dia tu sama macam kita mendaftarkan kelahiran. Jadi apabila kita daftar lahir, maka nanti bila kita mati pun akan ada sijil kematian. Jadi masa kita lahir kita ada sijil kelahiran Nanti apabila kita dah orang kata dah matang dah masuk satu tahap, kita akan dapat identity card, IC dan seterusnya. Bila kita nak keluar negara, kita ada pasport. Jadi itu sebenarnya adalah proses yang normal dan kita kata dokumentasi dia. Kadang-kadang kita tak boleh lah nak kata hidup ni kan saya yang punya, kenapa saya mesti nak daftar kehidupan, contoh. Jadi samalah sebenarnya konsepnya, analogi dengan syarikat. Betul, bisnes tu kita punya, kita yang bekerja keras, kita yang jalankan. Tetapi bila kita nak daftar, kita daftarkan syarikat, lepas tu bila kita nak keluar, ada banyak masalah. Dia bukan masalah sebenarnya, dia sebenarnya adalah perkara-perkara berbentuk teknikal. Jadi sebelum saya masuk kepada perkara perbincangan itu tadi, saya buat recap ni kerana dalam keadaan semasa saya ada menyiarkan beberapa video di YouTube dan saya ada dapat beberapa feedback. Kalau tuan dan puan pergi ke channel YouTube, tuan dan puan akan nampak beberapa komen yang menunjukkan bahawa orang kata frustration ramai orang yang frust. Contohnya macam bila kita buka syarikat Senam Berhad, ada isu-isu tertentu yang menyebabkan kita tak boleh tutup, ataupun kita kata kita dah jadi pengarah dalam syarikat Senam Berhad, ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak keluar daripada nama pengarah tu, dan kita sebenarnya tak dapat banyak pun, tak dapat duit pun, tak dapat allowance pun sebagai pengarah dalam syarikat itu. Contohnya, saya beri contoh sebab saya berani berkongsi perkara-perkara ini kerana sesungguhnya tuan dan puan baru pagi tadi saya pun berbincang dengan seorang lagi pengarah syarikat saya sedia ada yang saya dah dormantkan. Kami pun ada isu yang sama. Jadi kami buat satu keputusan, buat satu persetujuan bahawa selagi mana kita tidak lari daripada hal-hal perundangan, maksudnya kita mematuhi peraturan. Cuma dalam proses mematuhi peraturan itu mungkin ada kesilapan-kesilapan teknikal yang menjadikan kita terpaksa kena bayar denda, kena buat tu, buat ni, buat tu. Jadi nak tak nak kita terpaksa ikut. Jadi perkara ini adalah orang kata sebahagian daripada risiko dan tanggungan apabila kita nak menjalankan bisnes. Jadi untuk itu topik kali ini saya bawakan adalah 3 cara biasa ataupun orang kata cara yang biasa kita pilih. Kerana saya yakin tuan dan puan dah dapat banyak maklumat ni. Jadi saya nak bawakan perbincangan tu dalam satu perspektif yang berbeza. Jadi katalah tuan dan puan dah tahu nak daftarkan perniagaan, contoh apabila kita nak susunkan perniagaan kita tu, kita biasa akan pilih sama ada lesen enterprise, sama ada PLT Senam Berhad. Itu 3 cara yang biasa. Sebenarnya ada lagi. Tuan dan puan bolehlah daftarkan syarikat Berhad dan seumpamanya. Tapi dalam konteks perbincangan yang saya ingin bawa dan menyedari bahawa orang yang rakan-rakan Facebook dan follower page Nurhamidah Omar kebanyakannya adalah dalam kategori SME yang masih dalam kategori syarikat Senam Berhad ke bawah dia punya proses-prosesnya, maka saya akan fokus perbincangan kepada bahagian itu sahaja. Jadi macam biasa saya ada sebutkan bahawa apa-apa yang kita buat, kita akan terpaksa kita kena balik kepada basic tu tadi, kepada basic. Mengapa kita nak berbisnes ni, kenapa kita buat begini, kenapa kita buat begitu, bukan untuk meletakkan justifikasi tetapi untuk kita menilai semula tentang tindakan dan keputusan yang kita buat. Jadi katakanlah semalam saya pun ada bermusyarat, semalam pun saya ada sesi online dengan Koci di mana beliau sebenarnya
masih dalam menjalankan bisnes dengan lesen enterprise, tetapi dalam keadaan perlu bersedia untuk berkembang. Jadi beliau mensasarkan dah 2 tahun plan nak upgrade ataupun nak buka syarikat Sdn Bhd tapi tak buka-buka lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita lihat apabila kita nak susunkan, sama ada kita kata kita dengan enterprise ataupun dengan PLT Sdn Bhd. Kerana PLT tu di tengah-tengah, jadi ada kalanya tak berapa sesuai untuk beberapa bisnes yang mahu ada rancangannya untuk grow ataupun ada rancangan lain pada masa hadapan. Rancangan lain tu termasuklah nak membeli bangunan atas nama syarikat contoh. Jadi itu sekiranya nak perancangannya begitu, sekurang-kurangnya biasanya bank ataupun orang kata agensi yang membeli fasiliti ni sekurang-kurangnya memerlukan 3 tahun rekod syarikat yang beraudit. Jadi kalau dengan enterprise tak boleh. Kecuali kalau kita beli atas nama enterprise, itu bermaksud sebagai atas nama macam milikan peribadi. Dia seolah-olah milikan peribadi. Jadi antara perkara apabila kita susunkan itu, mestilah kita melihat mengapa kita mulakan bisnes itu, apakah rancangan kita masa hadapan dan apakah kita bersedia untuk perubahan-perubahan itu. Jadi kalau kita kata kita dah jelas, kita dah tahu, maka ada 3 cara tu, pilihlah mana-mana satu yang tuan dan puan mahu mulakan. Sama ada dengan enterprise, PLT dan Sdn Bhd. Secara terperinci itu saya tidak akan bincangkan di FB Live, tetapi secara orang kata konsepnya, apakah orang kata di sebaliknya itu yang kita perlu lihat. Contoh, katakanlah kalau kita kata kita buka satu kedai makan. Saya ambil contoh yang macam ini kerana dia lebih mudah nak dikaitkan dengan ramai orang di luar sana. Bila kita kata kedai makan, orang terus boleh imagine business modelnya macam mana. Tapi kalau saya letak nanti orang kata kedai menjual emas ke apa ke, mungkin tuan dan puan rasa lain sikit sebab dia punya model tu dan dia punya orang kata keadaan perjalanan tu dia agak berbeza. Jadi kita katalah kita buka kedai makan ataupun kita kata business catering. Jadi kita kata kita nak mula dahulu dengan enterprise. Jadi sebenarnya tak ada masalah, kita boleh teruskan kerana mungkin tuan dan puan ada perancangan tertentu. Katalah nak mula dulu dengan pasangan, nak mula dulu dengan ayah, mak. Jadi kita kata kita tak tahu lagi macam mana. Mari kita buat dulu tetapi kita jalankan dengan lesen enterprise. Jadi target kita macam ni. Tetapi sekiranya tuan dan puan nak buat satu bisnes dan targetnya nak masuk ke dalam apa orang cakap kontrak kerajaan contoh, ataupun nak bid kontrak-kontrak besar yang tertentu, maka tuan dan puan perlu lihatlah, mungkin enterprise dah tak sesuai kerana ada sesetengah jenis kontrak ataupun bidaan tidak boleh kita masuk dengan syarikat enterprise, tidak boleh kita masuk dengan lesen niaga enterprise, tetapi kita kena masuk dengan bersyarikat iaitu Sdn Bhd. Itu sebabnya ada kalanya bila kita mula bisnes kita kena terus dengan Sdn Bhd, tak boleh dengan enterprise. Contoh, pada tahun awal saya yang bermula bisnes itu pada tahun 2008 itu masuk dalam bisnes berbentuk perniagaan licensing yang menuju ke arah franchise. Jadi masa itu keperluannya adalah saya mesti buka syarikat Sdn Bhd. Jadi nak tak nak bila dah bersedia nak buat macam tu, kena mulakan dengan Sdn Bhd. Tetapi zaman sekarang tuan dan puan ada banyak orang kata ada banyak pilihan dan juga ada banyak cara yang boleh kita lihat. Katalah tuan dan puan nak buka satu petrol station contoh. Tuan dan puan kena tengok juga sama ada dia Petronas ke, Petron ke, apa orang kata Shell ke. Jadi kena tengok requirementnya. Kerana majoriti mesti memerlukan tuan dan puan buka syarikat Sdn Bhd untuk dapatkan satu orang kata lesen untuk membuka satu petrol station. Dia macam tu. Jadi bagaimana kita nak susun dan daftarkan perniagaan tu, tak semestinya mesti dengan enterprise mula-mula, tak. Kadang-kadang tuan dan puan perlu mula dengan Sdn Bhd. Jadi sekiranya sudah ada persediaan, maksudnya dah ada orang kata dah buat study, dah ada boleh rujuk FB Live saya semalam lah, kerana persediaan-persediaan itu termasuklah kita akan tengok bahagian kewangan, kita akan tengok bahagian komitmen, kita akan tengok bahagian sumber-sumber yang kita ada, kita akan tengok juga risiko-risiko yang kita perlu lalui. Jadi apabila kita jelas semua tu, kalau katalah bisnes itu memerlukan kita terus buka Sdn Bhd, go ahead, maksudnya teruskan. Jadi dia tak ada syarat mula dulu dengan enterprise, tidak. Tetapi sekiranya tuan dan puan katalah saya ni baru tak pernah berniaga, orang kata finance pun susah sikit, employment pun saya tak sure, macam kena kerja lagi, kemudian sumber-sumber pun tak ada, access network lah apa semua pun tak ada, kemudian masa pun tak ada, time commitment, tak boleh nak commit kat bisnes secara sepenuhnya, kemudian tak boleh nak ambil risiko yang besar-besar. Jadi mungkin bermula dulu dengan enterprise dengan modal bisnes yang kurang daripada RM2,000. Mungkin tuan dan puan mula dulu dengan dropship,
Yang dropship tu pun tak perlu enterprise pun. Jalan je dulu. Ataupun mula dengan dropship ataupun mula dengan jual, menjadi ejen, menjual barang-barang dulu menjadi ejen, sehinggalah kita dah dapat flair tu, barulah kita lebih confident dan teruskan. Jadi dia ada banyak. Semalam dengan coach saya itu pun beliau ada menyebut, puan, saya dah pergi banyak kelas. Jadi saya bila ada banyak tu dia jadi orang kata bukan stuck, dia jadi terhenti. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, saya nak recommend kepada tuan dan puan, katalah kalau tuan dan puan dah pergi kelas. Contoh, dah pergi kelas SOP, dah pergi kelas persyarikatan, dah pergi kelas account, dah pergi kelas accounting finance, dah pergi kelas FB sales and marketing, dah pergi kelas buat funnel, dah pergi kelas sales closing, dah pergi kelas sales and marketing, apa semua tu. Contoh, katalah tuan dan puan dah tengok tuan puan punya rekod pergi kelas dan training tu, katalah tuan dan puan dah ada 7 ke 10 rekod. Jadi bulan ni cuba duduk bertenang dulu, ambil 3 ke 2 jam duduk dan tengok semua nota-nota training tu semula. Kalau ada 7 file ke 7 folder tu, maksudnya duduk dan tengok dulu. Okey. Hai, Assalamualaikum, Cik Noliana. Jadi, tengok dulu apa yang dah kita belajar daripada semua training dan seminar tu, dan tengok apakah ada perkara-perkara yang kita nak dahulukan. Katalah kita dah pergi kelas 7 kelas tadi kan, seminar ke training tu 7. Kita cuba berhenti dulu dan tengok yang mana satu. Jadi, apakah sebenarnya tuan dan puan masih perlu tengok balik tentang perstrukturan syarikat? Tengok balik. Adakah perlu tengok balik tentang organisasi dalam syarikat? Tengok balik. Apakah memang kena tengok proses keuangan? Tengok balik. Apakah mesti kena tengok SOP? Tengok balik. Jadi pada masa ini cara kita nak strukturkan bisnes kita tu, kita dah daftar. Kalau belum daftar, daftar. Dan selepas itu kita perlu ambil masa untuk tengok balik macam mana kita strukturkan bisnes kita tu. Tak kisahlah, sekalipun tuan dan puan mungkin ejen kowe ke, ejen kuku ke, apa orang kata, tuan dan puan ejen insurans ke, ejen takaful ke. Jadi tuan dan puan perlu lihat apa rancangan. Kalau katalah rancangannya tak perlulah data enterprise, tak ada keperluan, tak apalah. Itu maksudnya keputusan tuan dan puan. Ataupun tuan dan puan kata, saya kena buka agensi lah. Saya kena buka agensi baru saya boleh grow. Kerana company yang ada tu, contohlah, kalau saya jadi ejen katalah unit trust contoh kerana company HQ tu company lain, bukan company saya. Macam tu. Contoh. Jadi kalau tuan dan puan kata nak buatkan satu bisnes, nak buat satu firm agensi sendiri di bawah company sendiri, jadi dengan itu tuan dan puan bolehlah mula merujuk semula. Waalaikumsalam Puan Siti. Jadi kepada rakan-rakan Facebook di luar sana, Facebook Live kali ni saya cuma ambil dalam masa sekitar 15 minit. Jadi saya kata, saya ada sebutkan tadi tentang keperluannya untuk kita menyemak semula bagaimana kita strukturkan dan kita daftarkan bisnes kita tu tadi. Okey, satu lagi tuan dan puan, dalam keadaan semasa ramai individu ataupun usahawan yang nak cuba masuk ke dalam satu model bisnes yang dipanggil sebagai social enterprise. Jadi sekiranya tuan dan puan nak masuk dalam model itu, mestilah saya sangat recommend tuan dan puan pergi dulu berjumpa dengan mana-mana individu yang sedang ataupun sudah ataupun pernah menjalankan business model dengan konsep social enterprise. Kerana social enterprise ni, you must be a profitable enterprise, then only you can make that impact. Dia macam tu. Social enterprise ni bukan bermakna kita buat bisnes tu untuk kerja-kerja sosial sahaja semata-mata, tidak. Dia kena ada impact, dan pada masa yang sama you must be profitable so that you can make greater impact. Sebab dia punya measurement tu, bottom line dia tu adalah kiraan impact yang perlu dicapai oleh syarikat-syarikat berkenaan. Jadi kepada tuan dan puan, tidak kira apa juga jenis ataupun orang kata model bisnes yang tuan dan puan nak jalankan, ambillah masa. Saya menyeru sekali lagi tuan dan puan untuk ambil masa menilai semula bagaimana kita daftar, kita susun dan kita strukturkan syarikat kita tu tadi. Jadi atas pengalaman sendiri tuan dan puan, jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, saya pun masih lagi ada sebuah syarikat yang masih dormant dan masih lagi dalam proses pengurusan. Tak boleh nak winding up lagi kerana ada beberapa dokumen dan perkara yang pending, terutama di LHDN yang tidak membolehkan kita wind up company tu. Jadi perkara-perkara macam tu kita kata kita tak boleh nak salahkan ataupun kita tak boleh nak frust. Kita kata kenapalah, padahal syarikat ni syarikat saya yang buka, saya yang penat-penat, tak dapat untung banyak pun, nak tutup pun susah. Kita tak boleh ada mindset macam itu. Samalah macam kehidupan kita. Kerana apabila Allah takdirkan kita hidup ni kan, kita ada peraturan-peraturan orang kata
kena daftarkan sijil sijil kelahiran. Nanti bila dah masuk umur berapa tahun kena buat IC, masuk lagi katalah sehinggalah kita perlu travel keluar negara perlukan pasport. Lepas tu kalau kita meninggal nanti orang yang masih hidup pun perlu dapatkan dulu sijil kematian baru kita boleh dikebumikan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang perlu kita fraskan, tetapi yang perlu kita kerjakan. Jadi insyaAllah tuan dan puan, kita sama-sama berdoa supaya supaya kita boleh jalankan apa-apa perusahaan kita ataupun usaha kita dengan baik. Jadi macam Puan Noliana sebut tadi betul, sebab lepas daftar, betul, itu antara perkara yang memang kita kena buat. Memang kita kena buat. Jadi nak daftar tu buka sajalah akaun kan, buka sajalah file. Kalau macam buka bank account kita buka. Lepas tu kalau kita memang kena buka file, kita buka file. Tetapi sama ada kita bayar cukai atau tidak, itu bahagian lain bahagian lain yang perlu kita susunkan semula. Jadi untuk itu tuan dan puan, terima kasih kepada yang join FB Live kali ini. Saya saya harap beberapa maklumat yang sedikit sebanyak ini dapat orang kata membantu rakan-rakan kita di luar sana. Dan pada masa yang sama sebenarnya saya juga sedang bekerja keras untuk membantu diri sendiri. Jadi tuan dan puan jangan lupa dalam masa kita menjalankan kerja-kerja kita tak boleh tinggalkan konteks untuk membantu diri sendiri, orang di sekeliling dan juga menyalurkan apa-apa saja aspirasi ataupun tujuan dalam konteks apa yang kita sedang buat. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join dan terima kasih kepada yang share dan terima kasih kepada yang view video ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam FB Live esok lusa, insyaAllah akan datang minggu hadapan. Panjang umur, sihat tubuh badan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.